Selamat sejahtera kepada semua pelajar. Kita sambung tentang haba tindak balas. Hari ini kita belajar macam mana nak kira haba peneutralan. Teks muka surat 127. Raja 3.10 menunjukkan eksperimen peneutralan. Cikgu, mengapakah kelangkun ini panas apabila saya mentitratkan asid hidroklorik ke dalam larutan natrium hidroksida? Kemudian cikgu tu berkata, tindak balas yang berlaku antara asid dengan alkali ialah eksotermik. Haba dibebaskan ke persekitaran. Sebelum ini, pelajar telah pun belajar tentang peneutralan dalam bab asid base dan garam. Tindak balas peneutralan ialah tindak balas antara asid dan alkali yang menghasilkan garam dan air sahaja. Berdasarkan berbualan dalam Raja 3.10, tindak balas peneutralan merupakan tindak balas eksotermik. Ion hidrogen daripada asid bertindak balas dengan ion hidroksida daripada alkali untuk membentuk molekul air. Persamaan ion adalah seperti berikut. Ion hidrogen ni daripada asid bertindak balas dengan ion hidroksida daripada alkali untuk menghasilkan 1 mol air. Yang ini penting. Haba peneutralan bermaksud perubahan haba apabila 1 mol air terbentuk daripada tindak balas peneutralan antara asid dan alkali. Ini bermaksud pelajar perlu cari N itu iaitu bilangan mol air yang terbentuk. Setakat ini boleh faham? Dapat dengar tak? Dapat. Boleh. Boleh faham. Ada 27. Persamaan termokimia untuk tindak balas peneutralan antara asid hidroklorik HCl dengan natrium hidroksida adalah seperti berikut. Apabila 1 mol air terbentuk daripada tindak balas antara natrium hidroksida dan asid hidroklorik, sebanyak 57 kilojoule haba telah dibebaskan. Ini bermaksud mana-mana tindak balas peneutralan antara asid kuat dengan alkali kuat akan menghasilkan 1 mol air, dan haba yang dibebaskan adalah tetap kita anggap tiada kehilangan haba ke persekitaran. Apabila 1 mol air terbentuk daripada tindak balas antara peneutralan antara alkali dan asid, haba peneutralannya akan tetap sama. Yang penting alkali kuat dengan asid kuat. Tapi tindak balas peneutralan juga boleh berlaku antara asid dan alkali dengan kekuatan yang berbeza. Seperti asid lemah dengan alkali kuat. Contohnya asid etanoik CH3COH dengan natrium hidroksida. Alkali kuat dengan alkali lemah. Contohnya
asid kuat HCl dengan lautan amonia. Asid lemah dengan alkali lemah, asid etanoik kita bahas dengan lautan amonia. Okey, antara keempat-empat ini, yang manakah tindak balas peneutralan ini akan menghasilkan, akan membebaskan haba yang paling sedikit, yang kurang daripada 57 kilojoule. Asid lemah dan alkali lemah. Yang ini paling rendah, dia punya delta H paling rendah. Okey. Ini disebabkan sebahagian haba yang dibebaskan telah diserap semula untuk mengayon molekul asid lemah dan alkali lemah dengan lengkap. Eksperimen 3A akan dibuat lain kali bila PTP bersemuka. Okay, kita tengok teori ini. Nilai teori haba peneutralan antara asid kuat dengan alkali kuat ialah negatif 57 kilojoule per mol. Jadual 33 menunjukkan haba peneutralan pelbagai tindak balas peneutralan. Kita tengok ni yang kedua. Tindak balas antara asid lemah dengan alkali kuat akan membebaskan haba yang kurang iaitu 55 kilojoule. Apabila 1 mol air terbentuk antara tindak balas antara asid lemah dan alkali kuat, hanya 55 kilojoule haba yang dibebaskan. Mengapa? Kerana ini. Makin kurang ni. Perhatikan bahawa terdapat pengaruh kekuatan asid dan alkali terhadap haba peneutralan. Nilai haba peneutralan apabila menggunakan asid lemah atau alkali lemah adalah lebih rendah. Ini dapat dijelaskan seperti dalam peta alil dalam Raja 311. Soal ini kerap kali tanya. Bila tanya haba peneutralan, akan tanya sebab lah. Mengapa? Haba peneutralan antara tindak balas antara asid lemah dan alkali lemah adalah lebih rendah berbanding dengan haba peneutralan antara tindak balas peneutralan antara asid kuat dan alkali kuat. Okey, inilah cara you memberi penerangan. Okey, molekul asid lemah atau alkali lemah dia mengayon separa di dalam air. Okey. Maksudnya sebahagian masih kekal sebagai molekul. Ini persamaan pengayonan bagi asid etanoik. Okey. Asid etanoik, molekul asid etanoik hanya mengayon separa di dalam air, menghasilkan kepekatan ion hidrogen yang rendah. Okay. Amonia pun sama. Molekul amonia hanya mengayon separa dalam air, menghasilkan kepekatan ion hidroksida yang rendah. Ini persamaan pengayonan. Sebahagian haba yang dibebaskan semasa peneutralan diserap dan digunakan untuk, biasanya dan kita boleh terima atau lah. Sebahagian haba yang dibebaskan semasa peneutralan diserap
atau digunakan untuk mengayon. Molekul asid lemah atau alkali lemah dengan lengkap di dalam air. Maka haba dibebaskan menjadi lebih rendah. Haba penetraan antara asid lemah dan alkali lemah adalah paling rendah. Oleh itu, ion hidrogen dan ion hidroksida yang dihasilkan dapat bertindak balas lengkap untuk menghasilkan 1 mol air. Okey, mengapa haba penetraan antara asid lemah dan alkali lemah adalah paling rendah? Ni. Hanya 50 kilojoule haba dibebaskan sahaja. Kerana dua-dua pun mengayon separa. Jadi, lebih banyak tenaga diperlukan. Lebih banyak haba yang dibebaskan semasa penetraan akan diserap semula untuk mengayon kedua-dua molekul asid lemah dan alkali lemah dengan lengkap di dalam air. Bagaimanakah pula jika tindak balas penetraan antara asid sulfrik, suatu asid diprotik dengan larutan natrium hidroksida? Juga penting. Mengapa? Kamu tengok tidak persamaan kimia, persamaan termokimia bagi tindak balas antara asid sulfrik dengan natrium hidroksida. Didapati bahawa 2 mol air terbentuk okey, daripada tindak balas penetralan antara asid sulfrik dengan natrium hidroksida. Maka haba penetralan ataupun perubahan haba atau haba yang dibebaskan adalah 2 kali ganda lebih banyak berbanding dengan tindak balas antara asid kuat monoprotik dan asid alkali kuat monoprotik. 57/2, 114. Tetapi haba penetralan macam mana? Kalau dalam kilojoule per mol. Masih sama sebab dia Q bahagi N kan. Q ialah 114. Dia bahagi N bahagi 2. Masih sama. Negatif 57 kilojoule per mol. Ingat balik. Yang penting apa? Pertama sekali pelajar kena tahu, menyatakan definisi setiap haba tindak balas. Apakah N itu yang perlu kamu kira? Q per N itu. 1 mol asid kuat diprotik seperti asid sulfrik mengayon dengan lengkap di dalam air untuk menghasilkan 2 mol ion hidrogen. 2 mol ion hidrogen akan menghasilkan 2 mol air. Apabila bertindak balas dengan 2 mol ion hidroksida, maka sebanyak 114 kilojoule haba dibebaskan kerana 2 mol air terbentuk. Haba penetraan asid sulfrik dengan larutan natrium hidroksida masih sama, iaitu negatif 57 kilojoule per mol. Kerana maksud haba penetralan ialah haba yang dibebaskan bagi pembentukan 1 mol air. Penting. Satu mol air dihasilkan apabila menggunakan asid monoprotik seperti asid hidroklorik, Cl atau asid nitrik dengan asid kuat natrium hidroksida atau kalium hidroksida. Tak kira kamu guna NaOH atau KOH sama.
Kerana ia berdasarkan kepada persamaan pengayunan. Ion natrium dan ion kalium tidak akan terlibat dalam tindak balas peneutralannya. Mereka cuma merupakan ion penonton. Okay. Kita tengok contoh ini. Enam puluh cm padu larutan natrium hidroksida 2 mol berdiam padu dicampurkan bersama dengan 60 cm padu larutan asid etanoik 2 mol berdiam padu. Suhu yang tertinggi larutan campuran ialah 40.5 darjah Celsius. Suhu awal bagi larutan natrium hidroksida ialah 28 darjah Celsius dan larutan asid etanoik ialah 28 darjah Celsius juga. Hitungkan haba peneutralan tersebut. Di sini dia melibatkan dua bahan tindak balas. Sekiranya suhu tak sama, you kena cari purata suhu awal. Dua-dua tambah bagi 2. Sebab sini sama tak perlulah Cari ini. Guna formula yang sama. Q sama dengan MC theta. Formula kedua, delta H sama dengan ini isotomik. Tadi ada tanda negatif. MC theta bahagi N kilojoule per mol. Q iaitu perubahan haba atau haba yang dibebaskan. M adalah tambahkanlah jisim keduduk air. Jisim sama dengan ketumpatan air kerana jisim sama dengan isi padu kerana ketumpatan air dan larutan kira samalah 1 gram ke cm padu. So 60 tambah 60 darab C 4.2. Okey, theta 40.5 tolak 28.0. Okey, ini 12.5 darab 4.2 darab 120 dapat 6.300 joule. Delta H sama dengan negatif 6.300 joule bahagi N. Okay, N belum kira. Kedua-dua NB adalah sama bilangan mol ion hidrogen atau ion hidroksida adalah sama NB 60 darab 2 lagi. Ganti sajalah
6,300 kena bagi 1,000 kerana nak dapatkan unit kilojoule per mol. Negatif 52,5. Okay. Aktiviti 3B. Apabila 100 yang padu asid hidroklorik cair 2N ditambahkan ke dalam 100 yang padu rautan natrium hidroksida 2 mol per padu. Suhu tindak balas meningkat dari 30 darjah Celsius kepada 43,5. So, dia naik sebanyak 13,5. Okay, kirakan haba penunculan, tulis persamaan termokimia, lukiskan gambar raja aras tenaga, D. Ramalkan perubahan suhu. Perubahan suhu jika asid hidroklorik digantikan dengan asid nitrik. Ada perbezaan tak asid hidroklorik dengan asid nitrik? Kedua-dua adalah sama kan? Kedua-dua merupakan asid kuat monoprotik. Di mana mereka mengayon separa. Kedua-dua asid hidroklorik dan asid nitrik mengayon separa di dalam air. Mengayon sepenuhnya di dalam air menghasilkan 1 mol ion hidrogen. Kedua sama. Jadi Q-nya tak ada perubahan. Perubahan suhu adalah sama. Okay. Ini belajar nanti buatlah sebagai latihan. Pengiraannya sama dengan contoh yang sebelum ini. Okay. Perubahan suhu. Perubahan suhu bermaksud theta. Ya, perubahan suhu ialah theta, perubahan haba adalah Q. Dia lain. Okay. Masih sama. Okay, 13 poin. 5 darjah Celsius kerana asid nitrik adalah asid kuat monoprotik dan mengayon lengkap di air menghasilkan 1 mol ion hidrogen. Okay, kita tengok haba pembakaran. Berdasarkan perbualan dalam Raja 3.12, pembakaran bahan api akan memberikan jumlah haba yang berbeza. Pembakaran bahan api merupakan suatu tindak balas eksotermik. Cikgu, mengapakah kayu api yang digunakan untuk memasak mengambil masa yang lebih lama daripada memasak dengan menggunakan dapur gas?
Ini kerana setiap haba membebaskan haba pembakaran yang berbeza. Contoh arang dengan gas, tabung gas tak sama. Guna arang lebih lama untuk memasak air itu. Tapi guna tabung gas untuk menjerang air mengambil masa yang singkat. Kejap je air dah mendidih. Pertimbangkan pembakaran lengkap metana dalam oksigen. Pembakaran lengkap metana dan oksigen hanya menghasilkan gas karbon dioksida dan air. Okay, sebanyak apa maksud persamaan termokimia ini? Okay. Apabila 1 mol metana terbakar dengan lengkap dalam oksigen, sebanyak 394 kilojoule haba dibebaskan. Maksudnya N ialah ini. Q per N itu ialah bilangan mol metana yang dibakar dengan lengkap dalam oksigen. Okay. Yang pertama mesti tahu maksud. Tahu maksud baru you tahu itu per N itu apa. Haba pembakaran ialah haba yang dibebaskan apabila 1 mol bahan dibakar dengan lengkap dalam oksigen berlebihan. Okay. Eksperimen ini ada kaitannya. Okay. Adakah bilangan atom karbon per molekul alkohol mempengaruhi haba pembakaran? Okay. Semakin bertambah bilangan atom karbon per molekul alkohol, semakin tinggi haba pembakaran. Okay, ini maksudnya. Dari metana, metanol, ini propanol. Okay. Metanol, etanol, propanol, butanol. Dari metanol, etanol, propanol ke butanol, semakin bertambah bilangan atom karbon per molekul alkohol ini, semakin bertambah haba pembakaran. Grafnya. Okay, mengapa? Molekul alkohol mengandungi atom karbon dan hidrogen dan oksigen. Formula AM bagi alkohol CnH2n plus 1 OH. Apabila N ini semakin bertambah, bilangan atom karbon, hidrogen dan oksigen per molekul alkohol juga bertambah. Okay. Pembakaran lengkap alkohol ni membebaskan karbon dioksida dan air sahaja. Kalau tak lengkap, dia akan bentuk karbon. Okay. Pembakaran alkohol ni membebaskan tenaga haba. Ini merupakan tindak balas eksotermik. Darjah 3.14 menunjukkan graf haba pembakaran alkohol melawan bilangan atom karbon per molekul alkohol. Mengapa? Mengapa apabila bilangan atom karbon per molekul alkohol bertambah, haba pembakaran bertambah? Ini sebabnya. Soalan ini pun boleh tanya. Kalau dia tanya soalan itu tentang mengira haba pembakaran. Kemudian ada soalan, dia tanya sebab. Dia akan tanya sebab inilah. Soalan boleh minta pelajar plotkan graf.
Dia bagi kamu jadual, ada data you plotkan graf ini. Ingat graf ini mesti start daripada mesti garis lurus lah. Mesti garis lurus. Mula dari asalan. Apabila bilangan atom karbon per molekul alkohol bertambah, N sama dengan 1, 2, 3, 4 bertambah, maka pembakaran alkohol menghasilkan lebih banyak molekul karbon dioksida dan air. Bila you seimbangkan ini, contoh untuk etana C2H6 ketidakbalasan oksigen. Dalam pembakaran etana dalam oksigen berlebihan, CO2, air. Okay, cara balance you balance dari ikut urutan CHO ini. Okay, C ini 2, H ada 6 jadi 3 H2O. Jumlah O sebelah kanan 4 tambah 3, 7. Jadi 7/2. Berbanding kedua-dua persamaan termokimia. Bilangan molekul karbon dioksida atau bilangan molekul karbon dioksida dan air yang terbentuk. Bertambah kan? Ini 2, 3. Ini 1, 2. Ini maksudnya. Apabila bilangan atom karbon per molekul alkohol bertambah, maka pembakaran alkohol akan menghasilkan lebih banyak molekul karbon dioksida dan air. Oleh itu, semakin banyak haba dibebaskan. Okay. Peningkatan nilai haba pembakaran antara ahli alkohol berturutan adalah hampir sama. Hal ini kerana setiap ahli alkohol berbeza daripada ahli yang berikutnya dengan satu kumpulan CH2. Maka bila graf ini, dia graf linear lah, garis lurus. Okay. Persamaan termokimia bagi pembakaran lengkap etanol ditunjukkan di bawah. Jadi bahan api ini sama ada etana, bukan alkana, alkina atau alkohol. Okay. Biasa dia tanya alkohol lah, kerana dia pembakaran lengkap dan bersih. Persamaan termokimia bagi pembakaran lengkap etanol ditunjukkan di bawah. Okay. Apabila 1 mol etanol dibakar dengan lengkap dalam oksigen berlebihan, sebanyak 1,376 kilojoule haba dibebaskan. Okay. Hitungkan jisim etanol yang diperlukan untuk membakar dengan lengkap dalam oksigen berlebihan supaya dapat menaikkan suhu 200 yang padu air sebanyak 50 darjah Celsius. Andaikan dia ada haba yang hilang ke persekitaran. Okey. Dalam soalan dia bagi info kita sama dengan 50 darjah Celsius. M adalah jisim air. M 200 gram.
kira jisim etanol. Kena kira N dulu. Nah. Okey, macam mana? 1 mol. Okey, you cari Q dulu. MC kita dah ada kan? Just gantilah. Okey. Sekarang sebanyak 42 kilojoule haba dibebaskan. Jadi ini merupakan berapa mol etanol yang terbakar dengan lengkap. Dalam persamaan, satu mol bukan menghasilkan, tapi membebaskan. Yang ini you dapat, info ini you dapat daripada persamaan termokimia di atas. 1 mol etanol terbakar lengkap akan membebaskan 1376 kilojoule haba. Sekarang hanya ada 42 kilojoule haba dibebaskan. Maka berapa mol ini? Taruh silang lah. Okey, 42 bahagi itu. 1376. 0.03. Okey. Jisim etanol. Okey, jisim sama dengan bilangan mol darab dengan jisim molar. 46. Sama dengan 1.38 gram. 1.38 gram etanol dibakar lengkap dalam secara berlebihan akan membebaskan 42 kilojoule. Okey. Uji diri 3.2 sebagai latihan. Aplikasi tindak balas eksotermik dan endotermik dalam kehidupan harian. Dalam subtopik 3.3, pelajar bolehlah
Kalau faham, kamu boleh menyatakan beberapa contoh aplikasi tindak balas eksotermik dan endotermik dalam kehidupan harian dan menganalisis nilai bahan api. Yang 3.2 ini juga melibatkan pengiraan. Penemuan cara membuat api dianggap salah satu peradaban manusia yang penting. Tenaga yang dihasilkan melalui pembakaran membenarkan manusia untuk mengusir binatang liar, memasak makanan dan mengawal sumber cahaya, serta kepanasan mereka sendiri. Okay. Dulu dari zaman purba, manusia sudah tahu buat api. Tabak kayu dan batu. Untuk usir binatang liar, masak makanan, dan untuk memanaskan badan. Pengetahuan tentang tindak balas eksotermik dan tindak balas endotermik telah memungkinkan kehidupan manusia lebih selesa. Contoh aplikasi yang telah anda belajari dalam tingkatan 3 ialah penggunaan pek sejuk dan pek panas. Pek sejuk digunakan untuk mengurangkan pengkat apabila terseluar dan pek panas untuk memanaskan badan. Contoh aplikasi tindak balas eksotermik dan kehidupan harian. Eksotermik ini membebaskan haba ke persekitaran. Contoh diaplikasikan dalam hot can. Makanan atau minuman tersedia panas tanpa pemanasan dari luar. Tindak balas termik digunakan untuk kimpalan kereta api. Pembakaran bara api digunakan untuk memasak. Tindak balas termik ini telah kamu belajar dalam keseimbangan redoks. Itu pengekstrakan logam lah dengan menggunakan logam yang lebih reaktif. Logam yang lebih reaktif ini dapat menurunkan logam yang kurang reaktif lah daripada oksida logamnya. Muka surat 51. Logam yang lebih reaktif mampu mengekstrakkan logam yang kurang reaktif daripada oksida logamnya apabila dipanas bersama-sama. Kat sini. Ini tindak balas termik. Aluminium ini letak di atas ferrum dalam siri kereaktifan. Aluminium boleh menurunkan aluminium ferrum 3 oksida menjadi ferrum. Tindak balas termik ini ialah tindak balas eksotermik yang membebaskan haba yang tinggi lah dan mampu menghasilkan logam dalam bentuk leburan. Sebagai contoh tindak balas termik serbuk aluminium dipanaskan bersama-sama dengan serbuk ferrum 3 oksida. Aluminium yang lebih reaktif ini dapat menurunkan ferrum 3 oksida dan menghasilkan leburan besi. Tindak balas ini sangat berguna menghasilkan leburan besi dan kuantiti kecil untuk mengimpal landasan kereta api. Kita lihat contoh-contoh aplikasi tindak balas endotermik dalam kehidupan harian. Tejau. Ia dapat menyerap haba dari persekitaran. Dia serap haba dari dahi orang ni, dari badannya. Dan dapat meredakan demam.
Dan tin minuman sejuk kendiri. Minuman di dalam tin sejuk tanpa disimpan di dalam peti sejuk atau ais. Sama dengan ini ya. Ini minuman tin sejuk maksud ada dua lapisan. Lapisan di dalam ada minuman. Lapisan luar itu ada bubuk, ada campuran lah. Bahan kimia di mana dibuka dia akan membebaskan, menyerap haba, menjadikan minuman di dalam sejuk. Sorbet, sejenis es krim lah, sorbet. Lidah akan berasa sejuk semasa memakan sorbet. Makan apa es krim kita pun rasa sejuk badan. Kerana dia dapat menyerap haba dari badan kita. Perpaluhan menyebabkan badan berasa sejuk. Adakah perpaluhan tinabas endotermik atau eksotermik? Terangkan sebab bagi jawapan anda. Ini kamu fikir dulu, ini nanti Google kan Ini nanti saya sharekan link yang tadi. Ini ada sikit latihan tambahan. Aktiviti penyirah haba pembakaran. Aktiviti 3C. Apakah nilai bahan api? Bahan api adalah sebatian terbakar dalam udara menghasilkan tenaga haba. Apa itu bahan api? Bahan api ialah sebatian terbakar dalam udara menghasilkan tenaga haba. Dan setiap bahan api dia mempunyai haba pembakaran yang berlainan. Maksud nilai bahan api ialah kuantiti tenaga yang dibebaskan apabila 1 gram bahan api dibakar dengan lengkap dalam oksigen berlebihan. Unit bagi nilai bahan api adalah kilojoule per gram. Unit ini dia telah menjelaskan definisi nilai bahan api. 1 gram bahan api terbakar lengkap dalam oksigen membebaskan kuantiti tenaga. Jadi kuantiti tenaga dibebas per gram itu. Contoh penghitungan. Haba pembakaran oktana 5,500 kilojoule per mol. Hitung nilai bahan api bagi oktana. Guna formula. Nilai bahan api kilojoule per gram sama dengan delta H bahagi GC molar. Cari GC molar dulu. 12 darab 8 tambah 18. 114. GC molar mempunyai unit gram per mol.
Ini sama potong-potong, saya tinggal ya kilojoule per gram lah. Ini tak melibatkan tanda negatif inilah, jadi boleh tak payah tulis dalam langkah. Okey, dalam satu tempat perpuluhan 48.2 unit, jangan lupa. Maka nilai bahan api bagi oktana ialah 48.2 kilojoule. Okey, petro ada dua jenis kan. RON 95, RON 97 untuk kereta lah biasa tu. Okay, RON bermaksud Research Octane Number. Lebih tinggi RON bahan api, lebih susah bahan api terbakar. Lebih rendah RON, lebih mudah bahan api terbakar. Okay, ni. Jadi oktana ni mempunyai nilai bahan api yang lebih tinggi berbanding metana. Oktana 114 kan 48.2 api metana hanya 27 kilojoule per gram. Namun pembakarannya akan menghasilkan banyak jelaga. Nah, semula semakin bertambah bilangan atom per molekul alkana, semakin susah keboleh bakarannya dan kuantiti jelaga yang dibebaskan pun bertambah. Jadi, jika diberi pilihan bahan api manakah yang anda pilih untuk memasak, itulah kita pilih gas memasak ini campuran propana dan butana yang LNG tu, liquefied natural gas. Gestapo. Kita tak pilih oktana tu, kita guna LNG. Propana dan butana. Kerana kita consider ini faktor-faktor ini. Selain nilai bahan api, kos bahan api itu dan kesan bahan api terhadap persekitaran, kita gunalah yang membebaskan kurang jelaga atau tiada jelaga. Dan kita carilah yang mudah didapati dan sumber bahan. Okay, dah habis part ini. Saya tak tahu, semua orang tak tahulah sama ada itu. Pada sekarang, adakah peperiksaan pertengahan tahun akan bermula pada 16 Jun, sekolah bermula pada 13 Jun kan? Kita tak tahu, kita tengok keadaan ini. Jadi, harap semua sihat, kurangkan pergerakan di luar, jaga kesihatan, kebersihan, jaga SOP. Nanti cikgu akan postkan apa yang cikgu bagi tentang latihan. Ada apa-apa soalan boleh tanya kepada cikgu .
Kehadiran hari ini 9/3, 2 orang tak hadir. Terima kasih untuk pelajar yang hadir. Teruskan usaha, faham tanya. Yang penting you rajin. Kamu rajin itu usaha tangga kejayaan. Faham? Ada apa nak tanya lagi? Kalau tiada, kita tangguhkan sesi PTBR kita pada jam 9:31. Sama-sama. Okey.